Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan segala-gala. Pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita bersama dengan pengajian isi kandungan Al-Quranul Karim daripada surah Az-Zukhruf. Daripada surah Az-Zukhruf. Biiznillahi ta'ala. Kita akan mula pada perjumpaan kita sekali ini, iaitu surah Zukhruf ni ayat yang ke-19 lah. Ayat yang ke-19 biiznillahi ta'ala. Kita ambil lah Quran, tengok serta kita dengar makna, dengar pentafsiran, dengar terjemah, dengar huraian, pertunjukan isi kandungan Quran kita ni, supaya kita dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana mudarasah Al-Quranul Karim dengan cara kita tadabbur ni adalah tinggi pangkat dia. Satu sebab yang kita nak hasilkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hidup kita, kepada keluarga, kepada orang yang ada sekelilingi kita. Tertolak daripada itu, jadi tersebarnya rahmat Allah Ta'ala kepada sekalian alam. Cara kita nak mengambil berkat dengan Quran,
iaitu kita hendaklah mudarasah, ngaji, belajar, lihat, tengok, dengar, fikir, tadabbur dan sebagainya. Itu cara kita nak mengambil berkat dengan Al-Quranul Karim. Jadi ayat yang ke 19 ni, dia adalah perhubungan dia sedikit lagi daripada ayat hak depan tu. Ayat depan tu, jadi Tuhan duk royak tentang kata orang musyrikun yang ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia iktibar, kira dengan cara fikiran dia yang pendek pandak, tidak ada ilmu pengetahuan, kata ada bagi Allah Ta'ala tu anak perempuan. Kata Allah Ta'ala itu ada anak. Siapakah anak? Iaitu para malaikat. Dan mereka itu iktibar kata malaikat Allah Ta'ala itu iaitu anak perempuan Tuhan. Apabila gitu dia kata mari lagu tu, Tuhan pun jawab balik lah. Jawab balik. Kata Tuhan ni maha suci daripada perkara tersebut. Tak ada pun di Tuhan perkara-perkara yang orang-orang duk kira, duk kata, duk royak, duk hurai, duk mengajak. Tak ada lagu tu di sisi aku. Tuhan kata, aku tak berhajat kepada benda-benda umpama tu. Lalu ayat yang ke-19 ni Tuhan nak tanya dah lah. Seolah kata Tuhan nak tanya. Sebab yang mereka itu duk kata kepada Tuhan kita ni perkara bukan-bukan ni, Tuhan nak tanya balik. Ni satu uslub, satu cakap satunya soalan yang Tuhan, satu cara sebagai soalan yang Tuhan itu nak tanyakan orang yang dinisbahkan kepada dia benda bukan-bukan tu. Sungguh kedak mu duk kata lagu ni. Mu kata tadi itu tersandar di atas gapo? Ambil di mana ilmu boleh duk kata lagu ni? Tak ada salah. Tuhan ajar lagu ni orang Islam kita. Ajar kata kita nak kata gapo, nak pergi dengan hati perkara mana-mana, nak royak satu perkara, pasti kena berlandas di atas dasar kebenaran, ada bukti keterangan. Kalau tidak, jangan. Bukan makna kata, kita tak berhajat pada bukti, tak ada berhajat kepada dalil, tak ada berhajat kepada wahyu. Kita orang awam, kita orang kampung, kita orang biasa. Amo nak mengajar sekali pun nak mengajar kepada orang awam, orang kampung, orang biasa. Itu bukan manhajun nubuwah. Itu bukan jalan ni yang dibawa datang oleh para nabi dan rasul-rasul. Utamanya Nabi kita Muhammad SAW. Pasti kena royak cakap kita, huraian kita kena mengandungi alasan bukti. Jangan royak di atas perkara yang tidak ada bukti, tidak ada alasan tali. Sama ada dengan bahasa Arab ataupun bahasa terjemuh selalu, pasti kena ada bukti dia, dasar dia, mana, hujah dia, keterangan dia dan sebagainya. Tu lagu tu. Dalam agama kita tu, ya ajar lagu tu. Ya tak sewi orang Islam kita ikut orang royak saja-saja dengan tidak ada alasan, itu salah. Lalu Tuhan tanya, mereka yang duk kata kepada Allah Ta'ala benda bukan-bukan ni, Tuhan tanya kan? Tengok. Tuhan gunanya uslub, guna cara. Cuba kita pakat tengok ayat ke-19 tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha
asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Ini Tuhan tanya. Maksud dengan cara seperatah lalu, maksud dengan cara sekali lalu, dan mereka pula, makna mereka di sini makna musyrikun itulah yang jadi musuh utama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengagak kata malaikat itu menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang maha pemurah lah. Malaikat tu malaikat tu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini menjadi lagu mana? Inasah. Menjadikan malaikat itu jenis perempuan. Dia kata lagu ni Tuhan tanya balik. Asyahidu khalqahum, adakah mereka menyaksi kejadian malaikat itu? Kata malaikat ni anak perempuan, jenis perempuan, anak Tuhan pula tu. Ini sebab. Mu tengok ke? Masa dia malaikat ni dijadikan dia, mu tengok ke? Kata dia tu jenis perempuan. Tanya tu seolah kata tanya kena dengan sulbi dia. Betul dengan matlamat dia tu. Seolah kalau kata bahasa petani enggak, kena di atas maksud lalu dah. Tanya soalan gitu tu. Bahasa orang tu kata kena atas nakak molek. Ya kecil gitu. Di atas maksud dia tu. Adakah mereka menyaksi, wakmu ni menyaksi kejadian malaikat itu? Tuhan kata akan dituliskan kata-kata mereka yang dusta itu. Benda tu benda dusta lah, benda tak benar, iftira. Dan mereka akan ditanya kelak serta akan menerima balasan. Kena tanya, kena dapat balasan. Itu makna dengan cara sepatah lalu, dengan cara kasar-kasar. Mari kita tengok ahli tafsir ni yang nak tafsir lagu mana kita. Yang nak tafsir lagu mana kepada kita supaya kita ni boleh menjadi jelas fahamnya kita ni. Jadi waja'alu, kalimah ja'alu di situ katanya ahli tafsir di kalangan tokoh-tokoh ulama kita, ja'alu bermakna wasafu. Makna menyipakkan mereka itu. Bukan makna ja'alu makna khalaqa ataupun bukan makna jadi tak. Ini kita nak masuk dalam isi sikitlah, walaupun kita ni terkadang kalau kita royak gini ni, saya berasa kata terkadang jadi wasa susah, setengah-setengah nak faham. Jadi wasa payah. Kecil lagu tu tak apalah Tok Guru, lagu ni benda orang sama-sama orang ngaji tak apalah, mudahlah sikit. Banyak dah pakat duk mengadu lagu tu. Jadi terkadang kita kena turun sikit bahasa tu, jadi mudah sikit huraian. Sebagaimana kita duk royak lah, orang nak khija agama ni, dia kena mudah benar payah kepada umat masyarakat. Payah di atas diri dia, mudah di atas umat masyarakat. Tu dasar orang nak khija agama Allah Ta'ala. Terutama nak syarah ataupun nak mengembalikan wahyu ilahi ni makna kata wahyu Tuhan ni kepada umat masyarakat. Kita kena memudahkan, jangan payah, jangan susah. Bukan makna kata tak payah, makna kata cuaikan, bukan gitu, tapi kita nak dekat sikit. Kata boleh pakat-pakat ambil belaka, pakat-pakat boleh makan belaka. Itu dia. Jadi saya nak royak ni tak ada payah dah. Mana ja'alu di sini mana wasafu. Takut orang faham salah kata puak ni menjadikan malaikat, makna mengadakan malaikat, sebab ja'ala ni makna khalaqa. Di sini bukan makna khalaqa, bermakna wasafa, mensifatkan mereka itu akan para malaikat. Nampak tu tak? Ni pun dikatakan oleh alim ulama kita situlah. Makna hak saya royak tadi tu ahli tafsir kata gitulah. Maknanya mensifat ataupun menamakan para malaikat itu dengan apa? Para malaikat.
Para malaikat ni, pia malaikat ni. Tuhan wari satu sifat pula situ, masuk sikit. Dia tak ada kata waja'alu al-malaikata inathan selalu. Tak ada kata menjadikan, makna mensifatkan ataupun menamakan musyrikun akan para malaikat itu sebagai anak perempuan. Anak perempuan. Gapo? Mana anak perempuan. Tetapi Tuhan memasukkan sikit di jumlah di situ untuk nak bayankan jenis malaikat. Nak bayan jenis malaikat. Lagu mana? Dia kata waja'alul malaikata. Pia malaikat. Orang tanya. Alladzina hum ibadur rahman. Itu dia. Malaikat-malaikat tu, mereka itu pia. Mereka itu hum ibadur rahman. Iaitu hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat ni hamba bagi Tuhan yang bernama Rahman. Ja'alu al-malaikata inasa. Malaikat yang sebagai hamba bagi Tuhan tadi itu, Tuhan nama Rahman, iaitu anak perempuan. Inas. Anak perempuan. Salah kata muta'addi dua maf'ul lah sini ni. Ja'ala satu mula-mula iaitu al-malaikah maf'ul awal. Inasan maf'ul yang kedua. Tu dia. Kalau gitu, di sini ada dua qiraat. Ada dua qiraat di sisi ahli tafsir yang kata ada dua qiraat di sini. Lagu mana cuba kita perhati molek. Perhati molek. Kalimah ibad, mana kena ibad? Ibad ni mana maqam al-ubudiyah. Maqam al-ubudiyah mana kena? Mana kata pangkat hamba. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan makhluk dia dengan hamba, tahulah kata hamba tu mulia. Nabi Muhammad SAW di dalam peristiwaan al-Isra wal Mi'raj itu Allah Ta'ala menamakan Nabi kita dengan abd. Di mana Tuhan kata dalam Quran lah, subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi, dengan hamba aku. Abdun mufrad. Ibad di sini mana jamak. Mana jamak. Kalau gitu mereka itu menjadikan malaikat-malaikat itu, malaikat tu siapa? Hamba bagi Tuhan yang nama Rahman. Ibad. Hamba Tuhan yang nama Rahman. Baik. Kalau gitu ada satu qiraah ni, qiraah masyhur. Ada satu qiraah lagi terkadang kita sendiri pun tak pernah dengar. Tapi adalah qiraah yang baca kan? Wa ja'alul malaikata alladhina hum 'indar rahman inatha. Baca 'indah, tak baca ibad. Itu satu qiraah lain. Sekalipun dia tak memenuhkan makna. Jadi apabila dibacakan dengan indar rahman, maknanya indar itu makna di sisi. Ada di sisi. Makna kata ada di sisi. Di sini makna kata maqam malaikat itu, pangkat malaikat itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya malaikat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun maqam dia tu tinggi, pangkat dia tu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sebagaimana ayat Quran tertulis di dalam Mushaf Uthmani ni, sekali begitu tak lari juga. Kerana maqam ibad ni, maqam abdun ni, Tuhan tak mensifatkan akan makhluk dia dengan itu sifat. Malaikat hamba tu hamba yang Tuhan memuliakan, redha terhadap dia. Tuhan itu setuju dengan dia. Baru Tuhan panggil abd. Tu dia. Faham tu tak? Tu. Ni maqam khusus. Hak khusus. Hak mana? Hak khusus. Wa illa di sana Tuhan panggil pula orang berdosa semua di kalangan manusia yang beriman ni, Tuhan panggil qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim ila akhiril ayah, sehingga akhir ayat. Tuhan panggil kata kita ni hamba juga. Benarlah kata Tuhan itu panggil orang berdosa itu sebagai hamba. Tuhan nak mendekatkan. Kata jangan putus asa. Situ tak sewi putus asa. Tak sewi jadi punuh hati. Tak apa. Maqam orang panggil pangkat, panggil kata gapo bahasa Melayu kita. Maknanya Tuhan nak dahayakan.
Nak daya jangan duk lari, jangan duk jauh. Tuhan nak daya dekat-dekat. Tetapi hak ni hak sungguh. Kerana malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Ta'ala itu malaikat Tuhan sifatkan dalam Quran kata dia tak lawan Tuhan, dia tak deraka Tuhan. Dia nak deraka apa? Dia tak ada hawa nafsu. Nampak tu? Dia nak deraka apa kepada Allah Ta'ala, dia tak ada hawa nafsu malaikat ni. Dia sekadar ada akal fikiran, nafsu tak ada. Manusia akal fikiran serta nafsu. Binatang nafsu, akal fikiran dia tak ada. Tuhan bagi siap sebagaimana kita royak. Kalau gitu dua di sini. Maknanya dua. Boleh baca dua qiraat. Okeylah situ tak ada masalah lah. Hak naknya Tuhan tanya. Tuhan royak. Kata mereka ini pergi pegang dengan hati dia dengan cara batil tu. Dia kata malaikat ni anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah wa taqaddas. Sedangkan malaikat ni siapa? Hamba Allah Ta'ala yang bersifat dengan rahmah. Yang bersifat dengan rahmah yang bernama Ar-Rahman. Lalu Tuhan nak tanya sini. Di sini. Tuhan nak rakyat pegangnya dia dulu. Lalu Tuhan nak lipat balik sekali lagi. Ni cara Tuhan nak ajar cakap dengan manusia. Ni Tuhan nak mengajar manusia kata cara nak cakap gini. Cara-cara lagu ni boleh kita guna dalam hidup kita. Nampak dah tu? Anta pergi lagu ni gini. Adakah sungguh? Adakah sungguh ni? Hak ni. Hak kita nak ngaji ni. Lalu saya tanya kata mana? Asyahidu khalqahum? Di sini asyahidu khalqahum. Seolah kata Tuhan nak tanya di sini ni tanya untuk nak uwi khabar. Seolah kata dia kecek tadi tu benda tak berakal, sedangkan dia berakal. Pelik juga. Orang kita berakal tapi kecek perkara yang tak berakal. Ada tak? Ada. Nampak tak tu? Terkadang cakap dia tak sesuai dengan makam dia, tak sesuai dengan umur dia, tak sesuai dengan pengalaman dia, tak sesuai dengan ilmu dia. Ada. Dia sebab gelak mata panggil. Lalu Tuhan nak panggil akal klik mari semula nak bagi khabar ni. Asyahidu khalqahum. Asyahidu khalqahum. Mung ni, wahai manusia Quraisy, ia duk mengatakan kata ada bagi aku ni malaikat iaitu anak perempuan bagi aku. Adakah mung tu menyaksi kejadian para malaikat itu? Seolah kata mu dok pegang lagu tu, mu dok kata lagu tu mu menyaksi sungguh dak kata malaikat tu aku jadi keadaan ia tu perempuan. Ya malaikat ni tak ada lelaki, tak ada perempuan, ya jenis dia. Tu ya jenis dia. Sungguh dalam Quran Tuhan royak kata tiap-tiap perkara tu Tuhan jadi ada pasangan dia, tapi malaikat ya istisna tu baik. Ya istisna tu baik. Ya bukan lelaki, bukan perempuan. Tiba-tiba Quraisy ni royak kata malaikat ni perempuan. Situ Tuhan tanya asyahidu khalqahum. Ni soal masuk siapa sini. Seolah kata asyahidu khalqahum, makna kata menyaksi ke kejadian dia sehingga mengetahui kata dia itu dijadikan dalam keadaan perempuan. Menggoyak kata apa malaikat ni perempuan, jenis perempuan. Mu tengok kah? Ketika malaikat tu dijadikan, mengadakan oleh Allah Ta'ala daripada tak ada kepada ada, dalam keadaan dia tu perempuan, lagu mana? Ni Tuhan nak tanya. Sini berat ni. Tanya untuk nak wi apa? Nak wi tahu, nak wi reti. Alim ulama kita yang kata gini. Tu dengan cara ahli tafsir yang kata ai syahiduhu wa qad khalaqahumullahu inasa. Menyaksikan wahai orang Quraisy akan para malaikat tu dan sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan para malaikat tu dalam keadaan perempuan. Seolah kata mari dengan soal istifham, ingkari.
Tuhan tahu cerak dah kata ya ni tak ada tengok pun kata sifat kejadian Tuhan jadikan malaikat ni jadi lagu mana. Orang berimeh lagi tak boleh nak tengok malaikat. Tak gitu kah? Kita ni umur 40, umur 50, 60 pernah tengok malaikat? Tak kah? Kita orang berimeh. Ya, kita orang berimeh. Apatah lagi orang tak berimeh? Jauh lagi. Jangan kata nak tengok kejadian malaikat. Malaikat yang Tuhan jadi setelah daripada tak ada kepada ada ni kita tak boleh nak tengok lagi. Ya mata kita ni tak pandai lagi nak tengok mereka itu. Bagaimana dok royak kata malaikat tu anak apa-apa nak jenis perempuan, anak tu pula tu. Allah huduh kecek. Ini sebab itulah cakap tadi itu membawa kepada nak tunjuk kata seorang itu berakal kata tidak berakal. Tengok cakap orang Quraisy dia royak kata dia ada ilmu. Nampak tak tu? Dia kata dia ada ilmu. Dia kata dia ada pengalaman. Dia kata dia ni adanya cara mikir. Tapi apabila tengok cakap seolah kata perkara hak dakwa mari satu pun tak ada. Satu pun tak ada. Dengan sebab itu Tuhan tanya, asyahidu khalqahum, puakmu tengok ke aku menjadikan malaikat tu? Tuhan tanya dia. Nak beri khabar sikit nampak dok mabuk berdoa ni. Apanya kecek lagu ning ni? Salah gitu. Lalu Allah Ta'ala tahu dah kata sekali pun kita tanya lagu ning terhadap puak dia tu, dia tak hundur dah. Dia nak pergi ke depan semata, dia golek ke orang nak bawa ke batilah tu, ya lagu tu. Orang nak bawa ke batilah kerana hati dia tidak ada cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Royaklah setara mana pun tak jadi. Kita wari alasan, bawa ke bawa hujah, bawa cara mikir, bawa cara bercakap, bawa akal, bawa apa saja. Tuhan tahu, tapi nak tanya juga. Adakah puakmu tengok dengan mata kepala mu kata malaikat tu Tuhan jadi lagu mana? Dia hak tanya ni, Nabi Muhammad hak tanya. Tuhan suruh Nabi Muhammad tanya puak dia. Tu. Tuhan tahu dah, kalau tak tanya apa Tuhan tahu kata hati dia itulah mana. Lalu apabila tanya untuk nak menggerakkan akal fikiran dia kata salah kecek lagu ni, faham lagu ni salah tak betul. Lagu mana? Ya hundur klik pada pendapat dia. Galiknya dak. Lalu Tuhan royak kepada Nabi Muhammad SAW kata kerana satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Yasuk sini ya. Suruh tanya untuk nak tanda kata salah sungguh. Bukan tanya tadi itu satu tunjuk ke dak. Bukan soal dalalatun wahidatun, bukan. Soalan tu bukan tunjuk ke yang satu. Terkadang kita tanya bukan mana kita tak tahu. Kita tanya nak ajar satu. Terkadang kita tanya nak tahu dua. Hak tu tak layak bagi Tuhan dan orang hak mulia, tak layak. Terkadang tanya untuk nak mengwidia itu aku sendiri dengan perkataan dia, dengan pahaman dia, dengan pendiri dia untuk kita nak ambil tindakan balas di atasnya. Tanya bukan satu bagai. Nampak tak tu? Jibril alaihissalam tanya mal Islam, mal iman, mal ihsan. Dia tak tahu. Dia tahu. Apa dia tanya apa? Kenapa dia tanya? Tanya untuk nak hajar. Boleh? Ada masalah. Nampak tak tu? Kita kalau jadi guru, kita terkadang mengajar Quran, mengajar tajwid, mengajar apa, kita tanya. Anak murid kita, dia kongsi dengan kita. Kalau tak tanya langsungnya tidak. Nak tanya. Ni Tuhan dah hajar kita ni. Tuhan dah hajar kita. Asyahidu khalqahum. Mu menyaksi ke? Tanya salah kata. Tengok ke? Lalu ia tahu dah.
Tuhan kata satuktabu syahadatuhum. Tuhan datangkan dengan sin di sini. Sin lil mustaqbal qarib. Benda hak dekat, hak nak datang mari. Benda hak dekat, hak nak datang mari. Salah kata apabila tanya, ya tahu dah kata dia tak hundur daripada pendiri dia tak kembali daripada pendiri dia. Tuhan tanda di situ. Satuktab. Maka selagi akan ditulis. Tulis ke apa? Syahadatuhum. Menyaksi mereka itu. Menyaksi ke apa? Menyaksi di atas mereka. Menyaksi mereka itu makna kata dia itu hukum di atas diri dia dengan perkara yang tak benar. Sebab dia tak boleh jawab. Apabila orang tanya kata, mu tengok ke? Dengan mata kepala kata malaikat ni Tuhan jadi dalam keadaan perempuan. Senyap. Tapi senyap kerah. Ni masalah ni. Orang kerah senyap ni, payah. Kalau kerah tapi yang mulut boleh bicara, hingga lagi. Tapi kalau kerah senyap, payah. Kalau anak pun payah nak tarbiyah. Kalau anak murid pun payah. Nampak? Orang yang sekelilingi pun susah. Ya, payah. Sifat tu payah. Nah, minta Tuhan jauhlah daripada perkara-perkara lagu tu. Senyap kerah. Berat lagu ni. Orang tanya, tak boleh jawab. Kerah gitu. Aku gini. Sebab kerah cara dia. Sinar mata-mata. Nah. Lalu dia kata, satuktabu syahadatuhum. Selagi akan dituliskan syahadah mu kata tak benar tadi tu. Tulis buat apa? Tulis kerana nak tahu kata mu salah sungguh. Ni dia. Kita tulis. Nampak dah tu? Kita naik share hak dunia ni ke? Share hak kita naik dunia ni. Di antara pihak kanan dengan pihak kiri ni, apabila kecek gapo-gapo, ya ada orang tepi qadi tu dah tulis. Gapo hak tubik pada mulut je, tulis belakang. Tanda, catat tu. Kerana dengan sebab catat tu, hak tulis mari itulah sebagai hujah di atas dia. Nak kata apa tak boleh lah. Ni cara Tuhan duk royak ni kalau kita tengok ni orang duk main dalam dunia pakai sini belakang lah nak pergi kanonnya. Wa yus'alun, dan disoal. Maka di firman Allah Ta'ala satuktabu syahadatuhum tu ada juga dua qiraat. Hak ni mari dengan satuktabu syahadatuhum, selagi akan dituliskan syahadah-syahadah mereka itu musyrikun Quraisy yang royak kata malaikat itu anak perempuan, jenis perempuan. Satu qiraat ia baca sanaktubu. Selagi kami akan tulis. Selagi kami akan tulis apa nama? Asy-syahadatah, akan syahadah-syahadah. Syahadatihim. Kena syahadatihim lah. Syahadatahum. Satuktabu syahadatuhum. Hak ni kita baca dengan ta, setengah qiraat baca dengan nun. Sanuktabu. Naktubu. Naktub. Kami, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang nak tuliskan. Tulis buat apa? Supaya nak buat alasan, buat hujah kata mung ni salah sungguh. Tu. Wa yus'alun. Kalimah yus'alun tu maka dan ditanya pula. Bila tanya? Hari akhirat esok. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari yang manusia pakak bangun daripada kubur menuju Tuhan depan Allah Subhanahu wa taala, puak ni kena tanya pula sekali lagi. Tanya apa? Tanya kerana dia salah. Mana kesalahan dia? Salah hak Tuhan tulis tadi. Jadi Allah kata nak lari tak leh. Sebab tu ulama dia katakan wa yus'alun ay yas'alunahum yas'aluna an syahadatihim yaumal qiyamah. Ditanya akan mereka itu daripada penyaksi yang dusta. Puak-puak mereka yang nisbahkan kepada Tuhan dan kata kepada satu perkara dengan tidak ada ilmu, kena tanya pula hari akhirat esok, iaitu hari kiamat nanti. Tanya untuk nak orang pakat tengok belakang kata salah sungguh orang lah ni. Lepas daripada tu nak bawa pergi pada seksa ni nyanyi. Gapo kita boleh daripada ibrah daripada ayat Quran yang kita dengar tadi daripada surah Az-Zukhruf ayat 19. Ayat kata
cakapan yang tidak berlandas di atas bukti dan hujah, Tuhan akan tanya akan kita pula sekali lagi, bahkan perkara yang kita sebut tadi dituliskan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jangan awak mudah. Ni masuk kepada kita sebagai orang Islam ini kena duk jaga kan? Jaga kata nak kecek gapo-gapo, utamanya dalam urusan agama pasti kena ada alasan. Jangan biasa kecek tak ada alasan, jangan tak boleh. Salah. Kena seksa. Kena seksa tak pasal lah kita. Orang hak ikut kita jadi sebab nyeleweng sebab kita. Teruk lagi. Sebab tu kita hendaklah beringat hendaklah beringat. Seterusnya mari kita tengok ayat yang ke-20 daripada surah ini pula. Waqalu, ni dia. Allah. Salah tak mengaku sah dah, kerah perut pula sah lagi. Kerah perut ni mana-mana pasal pertanding tu degil. Degil. Orang salah ni banyak ke degil. Tak ada insaf, tidak ada kesedaran. Musyrikun ini ya degil. Orang tanya kata mung tengok kedak malaikat tu jadikan dalam keadaan perempuan. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab, nak hundur daripada kesalahan tak boleh jawab. Bukti pun tak ada, hujah pun tak ada. Tak. Apabila jawab untuk nak tekan pula, nak kejak di atas kebatilan. Allahu Akbar. Zulumatun ba'duha fawqa ba'din. Benda gelap di atas benda hak gelap. Allah. Zalim atas padanya zalim. Inilah perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kita ni tak boleh buat. Salah, aku kata salah, nak buat kan? Kita pergi tahu belaka, mujuk orang royak kita tak kena seksa. Tak musyrikun dak lagu tu. Aku kena dah. Kau etika atas malaikat ni perempuan, anak Tuhan. Lalu ia kata lagu mana ayat 20 ni, mari tengok nak ayat kata kerah pesing tak ada sebab. Kalau bahasa saya panggil de yangไม่มีเหตุผล. Kerah degil dengan tidak ada sebab apa-apa nak degil. Tak boleh nak kita buat lagu tu, tak boleh. Nak kerah boleh, we ada bukti, ada sebab atik. Ni senyap duk dia ikut aku. Ya tak boleh nak buat ikut aku, ya sebab orang atas pada kita tu ya lebih tahu. Ya ada ilmu, ya ada pengalaman, ya nak pipingkan kita, ya nak royakkan kita, nak tunjuk jalan kepada kita. Ni pia Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, bukannya orang lain. Pak orang bawah daripada tu hak makan pesaka Allah Taala, makan pesaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ambil ilmu daripada dia melalui Jibril, melalui daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengarlah, kita dengar. Dengar molek dengan telinga kita, guna akal fikir. Yang ada buat biasa kata ikut aku. Tak boleh buat ikut aku masalah ni. Nampak je dah? Tak ada pedah lah kecil lagu tu. Hak Quraisy ni duk ikut aku. Dia kata kan? Wa qalu law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahum ma lahum bidzalika min 'ilmin inhum illa yakhrusun. Allah, waponya jadi gitu lalu ni. Wapo tak tahu nak jadi. Allah ya PE sungguh orang kita ni. PE dah mana kata dia duk jadi ni, duk jadi ni. Orang musyrikun duk jadi dengan Tuhan dia, duk jadi dengan Rasul dia. Ni dia lah. Kita ngaji supaya kita tak duk jadi gini. Takut kita duk jadi juga lu tak ngaji je jadi sungguh. Katalah na. Wa qalu, dan mereka itu berkata. Pia mereka itu musyrikun. Hak yang i'tiqad kata malaikat itu jenis perempuan anak Tuhan. Ya i'tiqad saja tak, ya ada perlaksanaan ya pula kedua. Lagu mana perlaksanaan dia? Lagu mana perlaksanaan dia? Dengar dulu sini.
Makna dia khayal dalam otak dia, dia susun muqaddimah panggil. Kalau kita ngaji ilmu pasal akal tu, dia kata susun muqaddimah. Muqaddimah mula-mula dia khayalkan dalam otak dia, kata malaikat itu ada. Kalulah malaikat ia tak ada berimej, makna kata ada, ia tak kata dengan perempuan. Perempuan ni sifat bagi diri malaikat ni dah. Kalau malaikat tu benda yang dikenal mausuf tu tak ada di mula, dia nak kata apa dengan perempuan? Anak lelaki, anak perempuan, perempuan lelaki ni sifat dari atas anak ni. Kalau tak ada anak mula, bagaimana nak kata? Tak gitu. Kalau kita ya pegang kata di sana ada malaikat. Malaikat ni pia. Makhluk Allah Ta'ala lah di sisi kita ni. Tu. Ya tak mukaddimah. Ya tak malaikat tu ada. Tetapi malaikat ni jenis perempuan. Jenis perempuan. Dia ni pia. Anak perempuan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pak kita nak ambil pedah lagu mana daripada malaikat? Kita kena menjadikan benda yang kita duk khoyal buruk dalam otak kita ni. Ya tak panggil buruk. Buruk di sisi orang Islam. Ya di sisi dia kata benda yang kita duk nampak dalam otak ni. Waktu tubik jadi waqi'. Waqi'i. Tubik jadi nampak dengan mata kepala. Wak lagu mana? Wak berhala. Wak berhala di atas rupa yang dia itu khoyal. Kata ni rupa malaikat. Duk mana berhala tu? Ada sekelilingi Kaabah tu. Ada sekelilingi Kaabah. Nampak ada tu? Ada sekelilingi Al-Kaabah Al-Musyarrafah. Lalu wak dia pun dok mendampingkan diri, dok mendampingkan diri siang malam untuk berapa? Orang kata wak apa Nabi Muhammad tanya tu, wak apa ni tak ke batu kaya membuat dengan tangan mung ke lagu ni. Dia kata ya, tapi kita tak ada nak ibadat hak ni. Dia kata kita nak ibadat Allah juga, tapi kena melalui hak ni. Tu. Boleh ke lagu tu Nabi Muhammad tanya? Tak boleh apa kita ni rakyat biasa, orang biasa nak masuk tepi raja, tak kena ada menteri dia kata. Hujah bukan main buat dia. Nah, bagaimana tak ada hujah orang nak pasal-pasal tu pun, sebab tu nak tengok juga hujah-hujah tu hujah ke kano. Lalu apabila gitu Nabi Muhammad pun mengajak, tak boleh buat gini lah, tak boleh, tak kena. Tuhan tak berhajat kiyah lagu tu tak betul, kata. Tuhan tak say lagu ni, kata. Tuhan nak direct lah pada dia. Masalah nak berdoa ya Allah lalu lah. Kalau nak tawasul pun tawasul dengan amalan orang dengan doa orang hak, orang soleh ke, orang gapo aulia ke gapo kata gila. Berdoa tawassul dengan amalan yang soleh dengan nama Tuhan, sifat Tuhan, okey lah, tak apalah hak tu. Tapi apa sini ni bukan tawassul lagu ni, seru lain pada Tuhan ni lagu ni. Apabila Nabi Muhammad kata gitu kepada dia, nya jawab. Mereka ni bukan duk senyak mulut, ya keras perut pasal duk dia. Awak tegar dia sikit tu ya, tubik lalu lah dia. Dia katakan waqalu, tu siapa jawab pek tu? Qalu ni seolah tu dia jawab terhadap Nabi Muhammad duk seru dia tadi tu. Duk panggil dia, pahal salah lagu tu. Ya manusia kita dia tak seru guna benda salah-salah. Nampak dah tu, tak seru guna salah, tak seru guna apa nama lobe, tak seru guna fuak-fuak apa nama tak kenal Tuhan. Ya tak seru guna. Nak buat lagu mana? Sebab tu kita kena guna jadi bobo pada. Nampak dah tu, malaikat pada tempat dia tu tak apalah, pada tempat dia tu tak apa. Dia jawab qalu, dan kata mereka itu fuak-fuak musyrikun hendak menjadikan berhala tadi sebagai pertengahan di antara Allah Ta'ala dengan dia, dan dia sangka kata berhala itu adalah rupa malaikat. Malaikat ni anak perempuan bagi Tuhan. Dia kata anak perempuan ni dia duk mikir dengan cara dia, dia kata lah mak pak ni dia rasa serah sikit dengan anak perempuan, sebab anak perempuan ni dia pesing kata pandai ambil hati. Pandai ambil hati. Anak lelaki ni dia kasar sikit. Tu dia duduk situ. Dia duduk kira cara dia semua hak dah jadi pelak-pelak ni mari pada khayalan yang tak ada kontrol oleh wahyu. Sebab tu jadi gitu. Nampak tu tak? Tak boleh jumpa berapa tu. Nya berasa jadi belaka. Tu.
Lalu ia kata, "Lau sya'ar rahmanu ma abadnahum min ma abadnahum." Lagu mana lau sya'ar rahman di sini? Jikalau katanya ahli tafsir, jika kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala, nascaya jagalah puak kita ini dan berhala ini daripada kita tu nak mengabdikan kepada berhala. Tu bahasa kita. Bahasa kita kita mudah-mudah cakap dengan mudah-mudah nak faham. Agak Muhammad, kalau Tuhan kehendak, Tuhan nama Rahman. Di sinilah nak ayat kata mereka itu musyrikun kena Allah Subhanahu wa taala kata Tuhan kita tu nama Ar-Rahman. Pada ayat yang lain dia cakap bahong kata, kok mana pula Muhammad duk seru ya Rahman. Tadi duk royak suruh-suruh ya Allah. Jangan duk suruh hak lain, dia sendiri yang buat. Seolah kata ya kata tadi tu untuk nak lari sahaja. Kata tadi tu untuk nak ambil hati kepada masyarakat dia, ada ikutkan dia dan dia boleh ambil maslahah daripada masyarakat ni. Kata Muhammad sendiri pun menyungutu Tuhan juga. Supaya dengan kita. Ya kot tu. Pandai putar belik dia tu. Sebab tu rancangan ahli batil, jangan kita buat mudah lah. Jangan buat mudah. Kena ada ahli sungguh. Kena ada kepandaian sungguh. Kena ada ilmu sungguh. Barulah rancangan daripada mereka-mereka ini lenyap. Dia katakan, Muhammad, kalulah Tuhan yang nama Rahman khanak, nescaya aku ni tak ibadatlah kepada berhala aku buat ni sebagai orang tengah di antara aku dengan Allah. Takkan mau pergi lagu tu kah? Dia tanya Nabi Muhammad kelik. Tengok soalan dia. Berat juga nak ukar balik tu. Seolah kata Muhammad, mu tahu kata semua perkara ni di tangan Tuhan belaka. Kalau Tuhan tak kanak sungguh ga, nescaya aku ni tak leh nak membuatkan berhala ni. Tak leh nak buat berhala dan tak leh aku nak mendampingkan diri aku kepada berhala ni. Nampak dah tu? Tak leh buat kalau Tuhan tak kanak tak jadi. Mu tak tahu kan Muhammad? Mana aku dah buat ni Tuhan kanak dah lah. Ya nak kok tu. So takut orang tak faham kita nak misal gini lah orang lobby kan. Orang duduk di atas apa nama kesalahan kan. Masa Sayyidina Umar hari tu kan, ya hujah Fuq Qadariyah ni berhujah dengan ayat ni. Ya lagu mana ya Sayyidina Umar takak dia, pegang dia mari. Ya pencuri. Ya pencuri. Umar kata, ya apa hujah dengan Sayyidina Umar? Umar, ya Amirul Mukminin, mu tahu dak aku buat ni dengan urusan dia. Urusan Allah, dia kata. Kalau Tuhan tak kanak aku ni boleh curi, aku tak boleh curi. Mu tahu tak wahai Amirul Mukminin? Umar aku tahu tapi aku nak kerak kat tangan mu ni Tuhan kanak juga. Kalau Tuhan tak kanak aku nak kerak tak boleh. Ambil nak kata. Tu cara perbantahan di antara akal semua akal untuk nak jagakan kebenaran. Ya salah dah. Gidak sana ke benar bukan-bukan kepada Tuhan. Lepas tu royak pula. Kamari royak pula kata, kalau Tuhan tak kandak, kita tak boleh nak ibadat lagu ni wahai Muhammad. Mu tak tahu ke? Ya. Nampak tu tak? Tu dia. Lalu Tuhan pun tak ada gapo. Semak balik. Nah, Tuhan semak balik. Seolah kata Tuhan siku balik lah. Kalau kita kecek bahasa kita ke. Dia kata, ma lahum bidzalika min ilm, ma lahum bidzalika min ilmin. Tentulah kami sebenarnya mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun mengenai kata-kata mereka yang dimakian. Hanya kecek lagu tu Tuhan kata tak ada kena mengena apa dengan aku. Lagu mana? Sini lagu mana? Terkadang masuk dalam akal fikir saya. Bimbang kalau kita waktu baikkan kesamaran kepada umat masyarakat, kamari kita tak basuh benda tu baik, takut orang kita nyagi makan dengan benda tu punah.
Tok guru nak royak kan gapo nama nak royak maksud hak satu lagi nya pergi faham satu lagi. Punah. Apa tu? Punah masalah. Jadi masalah. Gini maksudnya. Jadi nak ayat kata mereka ini ni ia dak ibadat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama dia dinisbahkan perbuatan dia tu kata Tuhan tu kandak. Ayat lain Tuhan kata apa nama? Dia kata wallahu amarna biha. Allah Taala suruh kita lah ni. Makna kata ia duk di atas jalan yang tak benar. Nah, dia sembah lain daripada Allah. Dia duk nisbahkan kepada Tuhan ni benar bukan-bukan. Dia kata kalau Tuhan tak kandak, kita nak kata tak leh, kita nak buat tak leh. Nampak juga sekali lalu. Tak gitu kah? Di sini nak ayat tak penting cara kita faham tu. Kalau kita faham salahnya salah. Halah mana? Tengok. Kanak ki Allah Subhanahu wa taala perhati dengan molek sini supaya kita nak sapuh tubik daripada pahaman kita kesalahan orang musyrikun faham. Kerana usul kesesatan tadi itu mari daripada mereka ini, mari pada musyrikun. Masuk duk di sini sikit, duk sini sikit, duk sini sikit, duk sini sikit pakai ambil buat bagi. Apa panggil usulul dalal. Nampak dah tu? Dasar-dasar yang nak menyelewengkan seseorang daripada benar-benar. Kandak ki Allah Subhanahu wa taala, kandak ki Tuhan terbagi pada dua bentuk ke. Pada gapo ni kita bagi untuk kita nak memahami di atas maksud hak Tuhan nak. Kalau kita bagi supaya kita nak memahami maksud hak Tuhan nak, okey, tak ada masalah. Tak ada masalah di sisi bagi tu kerana tunjuk ke dalalah ayat Quran ataupun hadis tu dia tunjuk ke kok tu dah. Maka ulama turut gi, tak ada masalah. Hada bimak kita bagi tetapi tak kena mengena dengan tunjuk ke hak wahyu Tuhan ni tak leh. Nampak kita tengok di maqasid dia tu, tepat hak dia nak gi tu. Situ tepat yang kita kena duk cara. Jadi kita kena ingat kata semua benda hak berlaku di atas dunia ni ataupun semua dari cakrawala kita ni dia tak boleh nak berlaku, tak boleh nak ada, tak boleh nak gerak, tak boleh nak dia, tak boleh nak gapo pun katalah makhluk ni lah malaikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama ada taat ataupun maksiat, dua-dua ni kehendak Tuhan belaka. Sama ada tauhid dan syirik, dua-dua ni kehendak Tuhan belaka. Kufur dengan iman, dua-dua ni kehendak Tuhan belaka. Bid'ah dengan ittiba', dua-dua ni adalah kehendak Tuhan belaka. Berjuruh dan lebih kehendak Tuhan belaka. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kullum min indillah, semua itu daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, hanya semua. Tak ada kecuali. Hingga daun kayu pun tak boleh nak jatuh daripada pohon dia, pokok dia, malaikat Tuhan kandak. Kalau Tuhan tak kandak, tak. Ni kata nak jatuh, tak berlaku mula lagi. Akan tetapi, kena ingat kata, bukanlah tiap-tiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala kandak nawi ada, Tuhan itu nak reda terhadap perkara tadi. Tak. Tuhan kandak nawi kufur ni ada. Ya, tetapi adakah Tuhan reda terhadap kekufuran? Tak. Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Allah Ta'ala tak reda bagi hamba dia kufur. Tak kira kufur makna kata tak beriman ataupun kufur nikmat. Tak kira. Tuhan tak reda. Makna reda ni sakut paut dengan apa? Sakut paut dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kandak nawi ada tapi muwafaqah dengan kandak kia, muwafaqah dengan keredaan Tuhan. Tuhan reda dengan sebab Tuhan itu kandak nawi ada benda tu. Tetapi keredaan Tuhan nawi kepada muga tu tadi itu ia terhenti di atas perkara tu taat ke tak? Perkara tu tauhid ke tak? Perkara tu iman ke tak? Perkara tu sunnah ke tak? Perkara tu kebaikan ke tak? Sebagainya. Hak Tuhan tak reda, kufur.
Ya Tuhan lah kandak nawi ada pun benda tu. Kalau tak ada, tak boleh nak berlaku. Syirik, ya Tuhan nak wi ada, tetapi Tuhan tak reda terhadap perkara tersebut. Kira-kira sebut lagi hal lain lagi. Hikmat ke apa Allah Ta'ala jadikan satu perkara sedangkan Tuhan tak reda? Hikmat ke apanya? Hikmat untuk nak cobakan manusia. Sebab itulah ulama dia kata dunia ni panggil darul ibtila. Dar ke apa? Darul ibtila, tempat yang Tuhan nak coba. Kalau gitu, mung dok sembah berhala ni, hak yang mung iktikad kata ning adalah rupa malaikat bagi Tuhan, dan malaikat tadi itu jenis perempuan, anak Tuhan pula. Hak ning ya Tuhan kandak. Nak wi ada, nak wi berlaku, akan tetapi adakah Tuhan redha terhadap perbuatan mung ni? Nabi Muhammad tanya balik. Namun dia tanya ngakak, Nabi pun tanya ngakak. Adakah Tuhan redha terhadap perkara lagu ning? Dia nak jawab kata redha berhajat pada Tuhan suruh. Nak cari di mana Tuhan suruh menyungguh tu, tak ada. Sebab nak kata redha pasti Tuhan kena suruh. Kalau Tuhan tak suruh nak kata redha tak boleh. Sebab tu buat dia nisbah kepada Allah Ta'ala kata wallahu amarana biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah Ta'ala tak suruh benda hak tak molek tadi. Tuhan suruh benda hak molek, sebab tu tubik natijah redha. Tuhan tak akan suruh benda hak tak molek sebab Tuhan tak redha. Benda tu dah ada. Ya, dah ada. Ada untuk apa katanya? Untuk nak coba. Kalau gitu, ini adalah kesalahan daripada mung. Mung jangan duk nisbah bagi Tuhan benda hak salah-salah nah, tak boleh. Jadi Allah kata ayat yang ke 20 daripada surah Az-Zukhruf ni nak rayak kesalahan mereka ni berbagai-bagai kesalahan yang dibilangkan oleh ulama, iaitu yang pertama dia menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tu anak. Ta'ala Allah wa taqaddas wa tanazzah an dhalika 'uluwan kabira. Nah, suci Allah Taala. Mula-mula kata Allah Taala itu ada anak. Kemudian dakwa mereka kata Allah Ta'ala pilihkan anak tadi tu jenis perempuan. Dua, salah. Yang ketiga, mereka itu ibadat lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sengka kata benda tu ada perantara di antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga salah. Yang keempat, salah mereka hujah. Kata hak hamba duk buat ni adalah benar dah. Kalau tak benar, tak berlaku. Moga tiap-tiap benda hak berlaku ni Tuhan kandak. Nabi pun menyata kata, bukan tiap-tiap hak Tuhan kandak Tuhan nak redha. Pak, salah. 4 bagai salah sini. Berganda-ganda kesalahan dia. Sebab apa? Sebab degil. Kerah perut. Nah, degil. Wari alasan tak saya terima. Degil. Sebab apa boleh jadi degil? Nanti tengok ayat yang ke-22 tu lagi akan pula insya-Allah taala. Lalu Tuhan kata malahum bidzalika min ilmin. Tidaklah bagi mereka hak yang cakap lagu tu, duk kerah lagu tu, duk berdegil lagu tu, duk berdiri di atas benda kebatilan lagu tu, min ilmin, daripada ilmu. Tak ada ilmu. Sebab itulah ilmu ni penting sekali dalam agama kita. Buat apa? Kerana dengan sebab ilmu ni lah kita nak pergi kepada syurga, nak pergi kepada kejayaan ataupun tidak. Kalau tak ada ilmu, habis. Jangan kita buat hina terhadap orang ada ilmu. Orang ada ilmu banyak ni sebab gesek dia kata. Gesek ke mana? Pala besar tu lu. Lepas tu, kalau kata ada ilmu jadi sebab kengga pula orang kata. Nampak belakang dia tu nampak besar pala lu gitu. Ya tak sudah kecil lagu tu. Sebab tu kita tak usah kecil lagu tu. Ahli ilmu adalah ahli yang mulia. Patut layak kita orang sunnah ni hormat kepada ahli ilmu. Jangan duk ambil orang bukan ahli ilmu mari duk nak cabut kesikatan kita terhadap ahli ilmu. Ilmu hak mana? Ilmu hak duk berdasar kepada Alkitab wa sunnah, hak tu hak besar sekali. Ahli ilmu hak tu hak mulia sekali. Lain daripada tu ya kurang lah sikit. Tapi hak besar sekali hak tu. Inhum illa yakhrusun. Inhum illa yakhrusun. Mereka hanya orang yang yakhrusun. Apa makna yakhrusun? Ai yakdzibun. Dusta. Kecek dengan dusta. Hak tak dusta lagu mana moga tak
Tak ada kecek di atas bantasan ilmu. Royak lagu tu kecek lagu ni ilmu ada tak? Tak ada. Itulah yang dikatakan oleh tokoh-tokoh ulama kita di sini. Ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Mana mereka ni tak kenal Tuhan sebenarnya. Tak kenal Tuhan. Tak kenal ajaran Tuhan, tak kenal syariat Tuhan, tak kenalnya Nabi Muhammad SAW. Dengan cara yang syarak kita nak. Kenal pasal lurawi tu adalah. Tapi pasal syarak sungguh. Apa kena kait dengan syarak? Kerana nak hasilkan perkara tadi itu kena hak benar sungguh. Jangan kita supaya dengan kita kata tahu belaka tapi tak tahu sungguh walaupun satu. Bahasa siapa yang katakan ru tu gerang temai ru cing sak gerang. Tak silah tu. Tahu belaka ikut kecek. Kok tu pun tahu ni pun tahu tapi nak terpakai nak jadi guna manfaat so pun tak ada. Satu pun tak ada. Oh berat lagu tu. Nah berat lagu tu tak boleh lagu. Kita tahu sungguh. Nah, tahu sungguh sikit pun tak apa. Tahu sungguh, boleh manfaat sungguh, boleh guna sungguh ilmu kita. Barulah kita sapa kepada matlamat. Maka ahli ilmu dan pelajar yang menuntut ilmu pasti kena ada orang yang tak say kepada ilmu, senantiasa dok mempertahankan, senantiasa dok sekatkan, senantiasa dok katukkan mata kita supaya kita tak jaya sebagai ahli ilmu yang berjaya. Sebab itulah kita sebagai orang Islam kena tahu dengan rancangan musuh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada luar ataupun dalam, bagaimana kau yang nak heret kita hidup mana. Ni terkadang orang ngaji molek-molek nyegi kecek dengan ru'asaihim, ketua-ketua mereka pulah gi kau lain. Ni supa ni. Mari duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh gini apabila lagi kecek dengan ketua mereka wa idza khalau ila syayatinihim jadi masalah. Jadi tu jadi ni jadi munafik, jadi murtad, jadi tu jadi ni sebab apa? Sebab tak pandai kira. Hak mana hak nak wi ilmu sungguh, hak mana hak tak sewi ilmu tak pandai nak kira. Sebab itulah kita nak jadi ahli ilmu pun nak sabar. Nak menuntut ilmu pun kena sabar. Daripada mana? Daripada musuh Allah Ta'ala sama ada jin ataupun manusia. Dua-dua ni masuk belaka. Mereka ni cakap, dia kata ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Tipu daya saja, dusta saja. Yakhrusun mana yakdzibun, dusta. Situlah dulu pada pagi ini insya-Allah kita akan masuk lagi cerita kita ni. Pedah banyak lah kita ngaji Quran umpama ni pedah banyak supaya kita boleh ambil pergi pakai dalam hidup kita. Hak tu hadap royak ni sebagaimana seolah terturun mari saning duk royak hajar kita. Kita pergi suluh tengok dalam masyarakat lagu mana jadi. Sama jangan kata kau orang lah, jangan kata kau orang yang suka buruk terhadap orang, tengok sifat tak diri kita kata kita nak tak di mana. Ambil Quran ni pergi suluh sudah. Situ ya tempat kita nak ngaji Quran ni bukan mengaji untuk kita nak pergi pelaga baru ke, bukan lagu tu. Untuk nak pergi perlaksanakan, nak asuhkan, terbiahkan diri kita, cara mikir kita, bercakap kita, peribadi kita dan sebagainya, supaya kita dapat berjaya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada pagi ni sekadar inilah sahaja dulu. InsyaAllah Ta'ala, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita itu dirahmati oleh Allah SWT dengan sebab kita mengambilkan dengan asbab, iaitu kita tadabburkan ayat Al-Quranul Karim. Dan janganlah kita terlupa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Marilah sama-sama kita membantu ke pengajian kita dengan tenaga, dengan doa, dengan harta benda supaya kita dapat kemuliaan, kejayaan bersama-sama. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.